Hai semua, salam sejahtera sekali lagi kepada semua pelajar. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Dan sebelum ini pun kamu sudah belajar jenis pengangkutan di Malaysia. Jadi untuk hari ini skop kamu lebih luas yaitu kepada di negara-negara Asia. Jadi ada beberapa perkara yang akan kamu belajar dalam subtopik ini. Yang pertama, kamu akan belajar berkaitan dengan jaringan landasan kereta api, lapangan terbang, dan juga pelabuhan utama di Asia. Dan bagaimana kemajuan pengangkutan di Asia, dan juga kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi, dan juga kepada alam sekitar. Jadi untuk hari ini, kita akan masuk kepada 8.1 sahaja. Yaitu kamu akan belajar, kamu akan mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa, dan juga pelabuhan utama di Asia. Jadi 8.1 berkaitan dengan jenis pengangkutan di Asia. Apa jenis-jenis pengangkutan yang wujud ataupun yang ada di Asia? Perkembangan sistem pengangkutan di negara-negara Asia merangkumi pengangkutan darat, pengangkutan air, dan juga pengangkutan udara. Dan sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan mobility kepada penduduk dan seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan sosial di sesebuah negara Asia. Jadi, maksud di sini, sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan mobility, kemudahan pergerakan penduduk. Jadi kalau sesebuah negara itu, dia punya sistem pengangkutan, kemudahan pengangkutan dia baik, lancar, maju, dia akan menyebabkan negara itu maju dan menjadi tumpuan kepada pelancong dan juga pelabur-pelabur daripada luar. Jadi antara jenis pengangkutan di Asia yang pertama, kita tengok yang pertama adalah pengangkutan darat. Hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api, dan peta 8.1 ini, tengok di sebelah ini, menunjukkan antara landasan kereta api utama yang ada di Asia. Jadi banyak ya, hampir, maksudnya di sini hampir semua negara-negara yang berada di Asia ini ada landasan kereta api. Tak kisahlah landasan kereta api yang tradisional punya ataupun yang menggunakan elektrik, tapi kebanyakan sekarang pengangkutan kereta api adalah jenis yang berkelajuan tinggi. Kita tengok yang pertama, landasan kereta api yang pertama di sini adalah berada di India. Landasan kereta api India, jaringan landasan kereta api terbanyak di dunia. Sebab ini adalah pengangkutan utama mereka. Dan panjang landasan dia adalah 66.687 kilometer. Jadi sangat panjang ya. Yang kedua, kita tengok di sini adalah landasan kereta api Trans-Siberian. Trans-Siberian di sini, di bahagian Rusia, yang menghubungkan di bahagian utara dan juga barat dan juga timur Rusia. Landasan kereta api sepanjang kira-kira 9.288 km dan menganjur dari Moskow hingga Vladivostok, di bahagian Rusia sini. Yang ketiga, landasan kereta api Shinkansen, yaitu di Jepun. Ini antara landasan kereta api yang termaju di Asia. Sebab kenapa? Pengangkutan kereta api ini berkelajuan tinggi, paling cekap dan juga efisien di Jepun. Sebab dia sangat laju. Kelajuan dia adalah 320 km sejam. Itu di Jepun. Seterusnya adalah kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Di Korea Selatan sini. Panjang landasan daripada Susio. Maksudnya di sini Susio, Wonju, Yeonbu dan juga Honam ini dia adalah stasiun dia. Dan kelajuan dia adalah 350 km sejam. Dia lebih laju daripada Shinkansen yang berada di Jepun. Dan seterusnya adalah landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing Shanghai.
yang menghubungkan antara Beijing dan juga Shanghai yang terletak di China, dan masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan dan kelajuan dia adalah 250 hingga 300 km sejam. Itu adalah landasan kereta api yang merujuk kepada pengangkutan darat. Sekarang kita tengok kepada pengangkutan udara. Dan lapangan terbang adalah antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Dan semua negara di Asia mempunyai lapangan terbang. Sebab ini adalah pengangkutan utama yang menghubungkan negara-negara di Asia. Kita tengok yang pertama, lapangan terbang adalah lapangan terbang Domodedovo di Moskow, yang merupakan salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang mengendalikan 28,5 juta penumpang pada tahun 2016. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Dubai, adalah antara lapangan terbang yang paling sibuk di dunia. Sebab menjadi tumpuan kepada pelabur-pelabur dunia dan juga Asia. Dia mengendalikan 83,6 juta penumpang pada tahun 2016. Seterusnya adalah negara kita, Malaysia, adanya lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, di mana salah satu hub penerbangan utama di Asia dan mengendalikan 52,6 juta penumpang pada tahun 2016. Seterusnya kita terbang kepada China, yaitu lapangan terbang antarabangsa Chengdu, sini tengah. Hub penerbangan terbesar di China, di bahagian tengah dan juga barat, dan mengendalikan 46 juta penduduk ataupun penumpang pada tahun 2016. Seterusnya kepada di Tokyo, lapangan terbang antarabangsa Tokyo adalah salah satu daripada 2 lapangan terbang utama di Greater Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang pada tahun 2016. Seterusnya kita terbang lagi di Hong Kong. Lapangan terbang yang paling unik karena tapaknya wujud akibat penambakan laut dan mengendalikan 70,5 juta penumpang. Apa maksudnya penambakan laut? Maksudnya kawasan kawasan lapangan terbang itu adalah air, tapi ditambah ataupun ditimbun ataupun ditimbus untuk dijadikan sebagai lapangan terbang. Dan last sekali di Singapura adalah lapangan terbang antarabangsa Changi. Changi. Antara lapangan terbang antarabangsa yang terbaik di dunia. Ini lapangan terbang yang terbaru ya, dan mengendalikan 58,7 juta penumpang pada tahun 2016. Dan last sekali kita pergi kepada pengangkutan air. Pengangkutan air. Pelabuhan merupakan komponen yang penting terutamanya dalam urusan perdagangan. Sebab kenapa? Mereka perlu menghantar barangan mereka melalui pelabuhan. Jadi ada beberapa pelabuhan. Contohnya kita tengok di sini adalah pelabuhan Jawaharlal. Adalah pelabuhan kontainer terbesar yang mengendalikan kira-kira 55% daripada jumlah kontainer dan pelabuhan-pelabuhan utama di India. Ini di India. Ada juga pelabuhan Tokyo. Mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. Seterusnya adanya pelabuhan Hong Kong, dan salah satu pelabuhan paling penting dan juga paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan juga sistematik. Dan last sekali adalah pelabuhan Singapura, di mana dia mampu menampung kira-kira 1.000 kontainer ataupun kapal kontainer pada satu masa. Jadi sebenarnya ada banyak lagi, macam kita di Malaysia pun ada banyak lagi pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan Klang yang merupakan pelabuhan utama di negara kita. Jadi yang ada dalam buku kamu ini adalah contoh pelabuhan-pelabuhan utama di Asia. Jadi untuk hari ini itu sahaja berkaitan dengan jenis pengangkutan di Asia. Itu ada 3, pengangkutan darat, pengangkutan udara, dan juga pengangkutan air. Jadi cikgu harap cikgu dapat membantu kamu untuk penerangan hari ini, dan kita akan jumpa untuk kelas akan datang lagi. Thank you.